Assalamualaikum, salam hormat. Saya Haris Ashraf Hasnan dan ini merupakan cerita kami membawakan laporan daripada rakan-rakan wartawan yang berada di lapangan, kisah di sebalik laporan yang mereka laporkan ataupun yang disiarkan di Astro Awani, sama ada di platform TV 501 maupun di platform digital dan juga di web kami. Banyak cerita-cerita menarik dan hari ini rakan saya Fariz Azman ada ke lokasi di sekitar Kelang difahamkan di mana ianya melibatkan isu pembersihan sungai, di mana kalau kita lihat sebelum ini mungkin anda yang ada menelusuri di media sosial ada melihat perkongsian sebuah jentera yang diletakkan di Sungai Kelang untuk mengutip sampah. Tetapi dalam isu ini kita nak memahami dari segi pembersihan sungai yang dikatakan tidak mampan. Saya nak bersama dengan Fariz Azman. Fariz, kita tahu sungai tidak mengeluarkan sampah. Tetapi mengapa kita perlu nak membersihkan sungai sedangkan sampah itu datang daripada penduduk ataupun rakyat itu sendiri, orang itu sendiri. Mungkin Fariz boleh kongsikan pemerhatian dan juga apa yang dilakukan Fariz hari ini. Difahamkan ada mengikuti rapat berkenaan dengan jentera interceptor ini. Apa fungsinya dan mengapa ianya ada di Malaysia? Baik, soalan yang sangat baik sebenarnya. Sungai tidak pernah mengeluarkan sampah, tetapi ini adalah atas kerakusan dan tangan-tangan manusia yang menyebabkan Sungai Kelang antara sungai yang terbesar sebenarnya, Haris, dan antara sungai utama yang merentasi 4 bandar utama antaranya Petaling Jaya, Shah Alam, Subang Jaya, begitu juga dengan Ibu Negara Kuala Lumpur sendiri merentasi Sungai Kelang. Dan apabila saya berada di Pengkalan Batu pada pagi tadi untuk melihat bagaimana teknologi interceptor ini, terdapat 2 interceptor yang digunakan oleh NGO daripada Belanda ini, non-profit NGO ini daripada Belanda, iaitu The Ocean Cleanup, di mana Interceptor 002 dan Interceptor 005. 002 itu bermula operasi daripada 2019 dan 005 itu bermula daripada tahun lalu sehinggalah ketika ini. Dan apa yang dapat kami bawakan, apa yang saya nampak sebenarnya, seperti mana berbalik kepada soalan pertama sebentar tadi, melihat bagaimana pemulihan Sungai Kelang itu, Haris. Pemulihan Sungai Kelang daripada sungai yang kelasnya kelima, kelas yang paling tercemar akibat tangan-tangan manusia, akibat sampah sarap daripada pihak industri dan sebagainya yang akhirnya dihanyutkan ke sungai dan pergi ke Laut Selat Melaka. Kalau kita tahu daripada Pelabuhan Kelang itu, muara sungai itu terus pergi ke Selat Melaka, dan ini antara perkara-perkara pemulihan yang cuba dilakukan oleh pihak Kerajaan Negeri Selangor dengan kerjasama daripada The Ocean Cleanup, iaitu NGO daripada Belanda dan Malaysia juga. Antara interceptor yang pertama diletakkan di Malaysia untuk pembersihan sungai di Malaysia untuk memastikan tiada benda asing, tiada sampah-sampah sarap ini untuk dibawa dan dihanyutkan ke laut. Itu sedikit penjelasan apa yang berlaku pada pagi tadi, Arif. Fariz, kalau kita bercakap berkenaan dengan inisiatif ini dan juga penggunaan teknologi interceptor ini, bagaimana mungkin Fariz boleh kongsikan bagaimana ianya membantu dalam usaha untuk meningkatkan tahap kualiti kelas sungai Sungai Kelang itu sendiri? Maksudnya kalau jika sebelum ini adalah di kelas 5, bagaimana pada ketika ini? Adakah difahamkan, sebab sebelum ini kalau kita lihat dalam laporan-laporan sebelum ini ada dinyatakan ada dekat area Kuala Lumpur juga ianya telah pun mula beroperasi, seperti yang Fariz katakan tadi, terdapat 2 jenis interceptor kan. Jadi di Kelang ini bagaimana proses pelaksanaannya? Adakah baru dimulakan ataupun telah pun mengambil masa beberapa bulan ataupun dah pun bertahun berada di Kelang terutamanya, Fariz? Okey, kerjasama dengan The Ocean Cleanup ini sebuah NGO, kalau kita tahu, bermula pada tahun 2019 dan pertama kalinya interceptor ini digunakan di Malaysia adalah di
Kelang, iaitu berhampiran dengan Pekalan Batu. Kalau kita tahu di area Kelang itu, Pekalan Batu, terdapat juga masjid yang besar di tepi itu kan, berhampiran dengan bandar Kelang itu. Di situlah lokasinya sejak tahun 2019 sehinggalah ketika ini Interceptor 002 itu diletakkan di situ. Baik Interceptor ini juga teknologi yang daripada Belanda, kita tahu dengan harganya jutaan ringgit kalau kita mau beli, tetapi kerjasama ini diberikan secara percuma. Kerana apa? Kerana NGO ini adalah NGO yang cuba menyelamatkan sungai, cuba menyelamatkan laut daripada tercemar daripada bahan-bahan dan buangan dan sampah-sampah daripada manusia dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku seperti mana Sungai Kelang pada tahap 5, ketika ini Sungai Kelang meningkat ke tahap 3. Jadi buat apa yang dikatakan oleh pihak SMG sebentar tadi, iaitu anak syarikat daripada MBI, mengatakan bahawa 48% peningkatan positif Sungai Kelang itu berbanding Sungai Kelang yang dahulu. Sebelum ada kerjasama ini, mungkin ia lebih teruk apabila sampah-sampah itu terlalu banyak. Kelas tercemar itu, kalau kita tahu di Selangor lebih 413 sungai dan 33 sungai antara sungai yang tercemar. Sungai Kelang antara sungai yang paling tercemar ketika itu. Ketika ini Sungai Kelang semakin pulih dan pembacaan ini akan dijangka lebih baik dari semasa ke semasa. Kerana apa yang dikatakan oleh pihak yang saya temui sebentar tadi, sepanjang Sungai Kelang ini panjangnya sebenarnya hari lebih kurang 122 lebih kurang itu kilometer panjang. Tetapi dalam proses pemulihan ini ia hanya merangkumi 56 kilometer saja stretch itu yang dikatakan paling terjejas dan paling tercemar. Dan bukan hanya Interceptor sebenarnya, Haris, dia menggunakan juga di mana lock boom. Boom ni adalah penyekat sampah diletakkan di tempat-tempat yang strategik yang dikatakan sampah yang paling banyak dihanyutkan di kawasan itu. Dan Interceptor di hadapan iaitu 002, dan yang terakhir adalah benteng yang terakhir adalah Interceptor 005 yang dilancarkan pada 2021. Itu adalah benteng terakhir untuk memastikan tiada sampah langsung yang boleh pergi ke Selat Melaka dan akhirnya mengotori laut kita sebenarnya, Arif. Ya. Faris, kalau kita bercakap berkenaan dengan proses pemulihan ini, saya difahamkan Faris juga ada membual Syaiful Azmin Nordin, pengarah urusan Selangor Maritime Gateway ataupun SMG ini. Melihat kalau saya baca daripada laporan apa yang dinyatakan, bukan sahaja mereka tetapi memerlukan kerjasama secara menyeluruh dalam inisiatif ini. Kerana pertamanya kalau kita lihat seperti Persatuan Nelayan dan juga agensi-agensi kerajaan, Friends of River dan juga kempen ini, bukanlah kita perlu mengharapkan pada NGO sahaja, tetapi rakyat itu sendiri perlu digerakkan secara berterusan dalam meningkatkan tahap kualiti sungai di Malaysia ini, terutamanya di Sungai Kelang. Mungkin Faris boleh kongsikan. Baik, benar apa yang dikatakan oleh Encik Syaiful Azmin Nordin, iaitu pengarah urusan SMG ini, mengatakan bahawa ya, kerjasama ini bukanlah satu kita katakan satu usaha yang akan berterusan. Mungkin akan menjadi satu usaha yang dirilai ataupun kita katakan rakyat mahu ia berterusan. Tidak. Ia adalah satu proses pendidikan, satu proses edukasi kepada rakyat, terutamanya di bandar-bandar besar, bahawa inilah nilai sungai anda. Dan anda perlu memelihara sungai anda supaya sungai anda ini memanfaatkan generasi hadapan. Dan banyak lagi potensi-potensi yang boleh dibuat di tepi-tepi sungai, di pinggir-pinggir sungai, seperti di Melaka contohnya. Jadi itu antara katakan oleh Cik Syaiful Azmin. Dan mungkin saya ada sempat merekodkan sedikit temu bual bersama dengan beliau. Kalau kita boleh dengarkan sedikit apa kata beliau. Saya dah maklumkan yang pembersihan sungai ni is not sustainable. Ini bukan benda yang sepatutnya kita buat. Sebab sungai dia tak menghasilkan sampah. Sampah tu datang daripada kita. Sepatutnya sungai tak ada sampah. So sebenarnya kita ni, orang kata, kalau saya boleh katakan, kita menghabiskan duit, tenaga kita untuk clean up our own mess. That's why bila kita buat program pembersihan apa semua ni, di samping itu juga kita menekankan dari segi kempen dan kerjasama, collaboration.
kita collaborate dengan persatuan nelayan, kita collaborate dengan agensi kerajaan, kita collaborate dengan Friends of River, dan hari ini kita ada daripada Yang Amat Mulia Tengku Zatasha pun dia say no to plastic campaign, dan kita collaborate dengan The Ocean Cleanup ni. Dia bukan saja kita tengok dari segi deployment of interceptor, tapi kita tengok dari segi publicity yang kita akan dapat. Ya, seperti yang dikatakan, bukan sahaja melibatkan deployment ataupun meletakkan unit itu, interceptor itu, tetapi dari segi publicity, bagaimana memberi pendidikan seperti yang Faris katakan tadi. Mungkin akhir sekali Faris, bagaimana proses ataupun langkah ke hadapan perancangan yang diletakkan oleh Selangor Maritime Gateway ini menuju ke hadapan? Berapa lama, seperti Faris katakan, kita tidak mahu bergantung penuh kepada teknologi tersebut untuk sampai bila nak mencuci sungai Malaysia ini. Sebaliknya tanggungjawab itu terletak pada kita. Mungkin Faris boleh kongsikan planning ataupun plan SMG dalam proses pembersihan sungai terutama di Kelang ini. Baik, mereka tidak meletakkan satu tarikh ataupun satu jangka masa bilakah kita katakan Sungai Kelang akan menjadi kelas 1, tidak. Tetapi mereka mahukan ia terus meningkat. Dan kalau dalam tempoh berapa tahun, 48%, kemungkinan dalam beberapa tahun akan datang, Haris, kita akan melihat Sungai Kelang ini akan pulih sepenuhnya. Dalam perancangan SMG juga bukan hanya untuk memulihkan sungai, tetapi akan ada pembangunan di sepanjang jajaran sungai itu sendiri, dan akan ada ekotourism. Begitu juga ketika ini ada taksi boat yang telah pun dimulakan adalah untuk proses pendidikan kepada mereka yang mahu melihat bagaimana sungai, yang mahu membuat penyelidikan. Sudah ada fasiliti itu disediakan di sekitar kawasan-kawasan Sungai Kelang. Jadi pelbagai pembangunan manfaat yang boleh diberikan, dah boleh dibangunkan. Dan antara yang paling penting sebenarnya apabila pembinaan loji rawatan air Sungai Rasau yang akan memberi lebih kurang 700 juta liter padu, dan ia menggunakan air daripada Sungai Kelang. Jadi sebelum perkara ini dapat berjalan, Sungai Kelang perlu dibersihkan, perlu dipulihkan semula, dan ini akan memberi manfaat kepada rakyat di Kelang, di Lembah Kelang khususnya, di Selangor, di kawasan-kawasan berhampiran. Banyak perkara-perkara yang boleh kita manfaatkan. Contoh sahaja di Melaka, ada sungai yang boleh membawa pada sosioekonomi. Begitu juga potensi yang sama dilihat di Sungai Kelang. Dan mungkin ini juga signal, isyarat yang jelas. Kalau anda lihat visual yang kami ambil sebentar tadi, agak mengejutkan. Di Sungai Kelang sahaja, bot yang melalui sungai itu terpaksa belok kiri dan kanan dan cuba mengelak daripada melanggar sampah. Bukan seolah-olah itu bukan Sungai Kelang, seolah-olah itu adalah sungai sampah. Tetapi itu realiti ketika ini. Jadi ini mungkin signal yang perlu diberikan kepada rakyat di luar sana agar lebih cermat dan agar tidak menggunakan tangan-tangan mereka untuk membuang sampah merata-rata, dan akhirnya yang memberi kesan pada sungai dan laut kita sendiri yang tidak dapat dimanfaatkan kepada generasi akan datang. Haris. Baik, terima kasih Faris Azman berkongsi berkenaan dengan inisiatif penggunaan NGO menggunakan interceptor pembersihan sungai di Kelang, melihat kepada tanggungjawab kita juga dalam usaha pembersihan sungai di Malaysia ini. Dan selepas ini saya nak membawakan cerita berkenaan dengan Ramadan. Cerita berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini.